Saya akan membentangkan mengenai pengenalan konsep insan. Insan menurut falsafah, manusia adalah homo sapien, iaitu makhluk yang mempunyai budi, dan juga membawa maksud manusia adalah animal rational, iaitu binatang yang berfikiran. Hakikat kewujudan melalui kefahaman barat, iaitu manusia dicipta sebagai orang buangan untuk menebus dosa melalui denta di dunia. Dan melalui kepercayaan Buddha pula, manusia mesti mencapai nirvana, maksudnya sesuatu kebahagiaan yang bersifat duniawi, contohnya macam memadam hawa nafsu. Dan untuk kepercayaan Hindu, manusia perlu mencapai moksha yang diberi pahala dan seksa bergantung kepada amalan kehidupan lalu. Dan bagi kepercayaan Islam pula, manusia dicipta sebagai hamba amalan kehidupan lalu. Dan bagi kepercayaan Islam pula, manusia dicipta sebagai hamba dan khalifah yang ditugaskan untuk melakukan amar makruf, nahi munkar dan juga beribadat kepada Allah. Asal usul insan terbahagi kepada dua, iaitu Islam. Islam mengikut surah Al-Mu'minun ayat 14, nutfah kepada alaqah, kepada mukhah, kepada izhab, iaitu tulang kepada nafkhum dan lam. Dan kepada kepercayaan sains pula, persetubuhan membawa masuk persetubuhan lelaki dan perempuan. Nampak ahli falsafah barat, Aristotle menyatakan bahawa konsep insan ialah manusia sebagai haiwan rasional, manakala Friedrich Nietzsche pula berfahaman bahawa manusia berteraskan kehendak dan kemahuan sendiri. Bagi Kristian zaman pertengahan pula menyatakan manusia sebagai makhluk Tuhan, dan pada zaman moden, iaitu ahli falsafah Jean-Paul Sartre berpendapat bahawa manusia lahir tanpa panduan hidup. Pada pandangan Islam pula, konsep insan ada dua. Yang pertama, manusia sebagai hamba di mana mereka perlu patuh kepada segala suruhan Allah, tinggalkan segala larangan dan beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua pula, manusia sebagai khalifah di mana mereka ialah wakil Tuhan yang berperanan memakmurkan bumi, menjaga agama, masyarakat dan negara dan mematuhi amar makruf dan nahi munkar. Pada perspektif India, iaitu Hinduisme, manusia dianggap sebagai satu kejadian yang mempunyai atman, iaitu roh, dan reincarnation, iaitu konsep kelahiran semula. Kelahiran semula bergantung kepada kebaikan yang dilakukan di kehidupan sekarang. Manakala Buddhism pula, iaitu menggambarkan konsep diri tidak wujud yang berperanan membebaskan diri dari sengsara dan cara tidak mempunyai ikatan terhadap dunia. Pada perspektif tamadun Cina, mereka menggambarkan konsep Taoisme, iaitu hubungan dengan alam sekitar, dan menggambarkan konsep Confucianism iaitu berperanan manusia yang mengikuti etika untuk mencapai kebahagiaan. Pada perspektif pendidikan kebangsaan FPK, mereka menggambarkan konsep jeri, iaitu jeri, J for jasmani, E emosi, R rohani, I intelek. Jasmani, mereka menyatakan bahawa tubuh dan manusia dipelihara untuk mencapai kesejahteraan hidup. Emosi pula memberi perhatian yang berat terhadap emosi manusia. Dan rohani, penekanan dalam fahaman dan keagamaan. Dan intelek merangkumi keupayaan berfikir rasional untuk hidup dan berdikari. Kesimpulannya, di sebuah negara atau masyarakat yang beragama seperti negara Malaysia, kita harus terus memelihara tradisi-tradisi ini yang masih menggabungkan serta menjaga hubungan antara Tuhan, manusia dan alam, agar dapat melahirkan masyarakat yang lebih bersepadu di antara satu sama lain, khususnya buat rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Saya akan menerangkan tentang maksud psikologi dan sosiologi dan juga dari mana perkataan itunya terhasil. Okey, pertama untuk psikologi. Ethan Long 1976, perkataan psikologi berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani, psyche yang bermakna jiwa atau semangat, perkataan logi yang berasal dari logos yang membawa makna pengkajian mengenai sesuatu. Kalau kita terjemahkan secara terus perkataan psikologi, itu membawa erti pengkajian berkenaan jiwa atau semangat. Menurut Gleitman 1986, bidang kajian psikologi ditakrifkan sebagai ilmu tentang akal budi, kadangkala pula sebagai ilmu tentang tingkah laku. Bidang kajian ini
mencuba menjawab persoalan tentang bagaimana organisma melakukan sesuatu dan mengapa hal tersebut dilakukan. Menurut Siman Tunjak 1986 pula, psikologi ialah satu sains manusia yang mencuba mengkaji proses akal manusia dan segala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia itu. Kajian tentang proses mental dan pemikiran terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan. Pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu, kebijaksanaan mengalami sifat manusia, menjelaskan bagaimana manusia dapat membina konsep, menakul, membuat persepsi dan mempelajari sesuatu. Dan seterusnya saya akan terangkan apa itu sosiologi. Istilah untuk sosiologi berasal dari kata socius daripada bahasa Latin yang artinya kawan. Logos, bahasa Yunani yang berarti berbicara atau kata. Dengan demikian, ilmu sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berbicara mengenai masyarakat. Ia juga merupakan kajian tentang hukum masyarakat dan proses yang berkenaan dengannya. Dan orang yang berlainan bukan setakat sebagai individu tetapi juga sebagai ahli persatuan, kumpulan sosial dan institusi. Selain itu, sosiologi secara teori seringkali dikaitkan dengan soal-soal manusia dalam masyarakatnya. Sosiologi juga berminat tentang perangai kita sebagai manusia atau secara ringkas mengkaji hubungan antara manusia yang pada awalnya saling tidak kenal kepada suatu peringkat yang lebih proses sosial sejagat. Itu dari saya. Terima kasih. Jadi, saya akan menguraikan bahagian saya iaitu contoh cabaran dalam konsep insan. Dalam membangun insan yang sejahtera, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat masa kini. Antara cabaran-cabarannya ialah hubungan kekeluargaan yang kian merenggang menjadi punca utama kurangnya semangat insan sejahtera dalam diri masyarakat. Manusia kini kurang mementingkan hubungan kekeluargaan. Kejadian penderaan, cabul dan roga ke atas kanak-kanak dan remaja kini menjadi semakin serius. Hal ini terjadi kerana nilai dan perasaan kasih sayang sudah pudar dan terhakis dalam konteks hubungan kekeluargaan menyebabkan hilangnya moral serta akhlak yang baik. Selain itu, jenayah berat yang kian meningkat seperti membunuh, merompak, merombol sering menjadi bahan berita utama di media massa sama ada cetak atau elektronik. Ini menunjukkan bahawa manusia sudah tidak mempunyai moral atau mengkrisnya nilai harmoni dalam diri masyarakat itu sendiri. Hal ini terjadi kerana manusia hanya memikirkan duniawi dan tidak memikirkan kehidupan di atas muka bumi. Masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan kesenangan dengan cara mudah tanpa memikirkan kesan-kesan buruk yang mungkin terjadi disebabkan gejala yang mereka lakukan. Gejala ini juga memberi banyak impak negatif dalam diri masyarakat yang menjadi mangsa. Peranan konsep terhadap cabaran ialah nilai murni perlu dianggap dengan menjadikan masyarakat sebagai kayu ukur untuk mendukung agenda perpaduan nasional dalam konteks Malaysia. Malah, perlu diwujudkan kesedaran dalam masyarakat usaha membina peradaban dan mencapai status kemajuan bagi Malaysia, terutama dalam merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030. Seharusnya bertunjangkan persefahaman, tolak ansur dan rasa hormat menghormati. Kesepaduan dalam rakyat sebenarnya lahir daripada semangat penerimaan dan rasa hormat menghormati antara kaum dan agama. Justru, keutamaan harus diberi kepada usaha membina sikap penerimaan diiringi nilai keluhuran budi pekerti dalam masyarakat. Keharmonian dan kesejahteraan dalam hubungan masyarakat akan hanya dapat diwujudkan jika setiap individu perlu mempunyai persefahaman baik terhadap peranan masing-masing untuk menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.